Anda sedang menonton cerita di sebalik berita, kisah yang kami bawakan di sebalik segala berita-berita yang anda saksikan di saluran 501 setiap hari. Baik, sebagai media, tanggungjawab kami bukan sahaja untuk memberikan maklumat kepada rakyat, tetapi untuk memperjuangkan isu-isu yang penting kepada rakyat dengan cara mengetengahkan ataupun mewar-warkan segala keluh kesah mereka yang mereka hadapi yang memberi kesan kepada kehidupan seharian mereka. Khasnya hal-hal yang melibatkan nyawa, kesihatan dan keselamatan. Dan dalam kerangka ini, tiada isu yang terlampau kecil sehingga isu-isu mungkin salah merancang pembinaan jalan raya dan sebagainya yang menimbulkan bukan sahaja banyak kerisauan dan kesusahan kepada penduduk setempat, tapi menimbulkan bahaya bagi mereka. Ini antara situasi yang berlaku di kawasan Kajang dan juga Semenyih. Rakan saya yang tidak asing lagi bagi laporan-laporan khas yang anda tonton di Awan 745 setiap minggu, Hilmi Malik ada di sini. Hilmi, ini adalah satu isu yang berlaku di Kajang dan Semenyih. Betul. Di mana dan apa ceritanya, Hilmi? Okey Lokman, bila kita bercakap saja mengenai dengan isu jalan di Kajang Bypass ini sendiri, pasti isu kemalangan ni terlalu sinonim dengan kawasan Kajang Bypass. Kajang Bypass. Kalau saya bertanya sendiri pada Lokman, pernah tak lalu di Kajang Bypass tu sendiri? Saya pernah lalu. Okey. Saya duduk tak jauh dari situ. Sebenarnya itu adalah laluan saya untuk balik kerja juga. Tapi bila bercakap dengan Kajang Bypass ni di hadapan sebuah pusat pasar raya, pasti akan ada isu kemalangan. Mungkin dalam kata setiap minggu, mungkin kata dalam sebulan ada sekali, ataupun dalam tempoh-tempoh yang seterusnya, pasti ada. Ini adalah rekod-rekod yang saya dapat daripada penduduk sendiri, di mana kalau kita lihat, bayangkan dalam kawasan perumahan yang bertembung dengan laluan lebuh raya. Secara terus, secara terus. Kita bayangkan dalam satu keadaan had laju yang tinggi, tiba-tiba memasuki kawasan laluan perumahan. Jadi boleh kita gambarkan sendiri bagaimana sebenarnya tahap risiko kepada penduduk yang berada di sekitar khususnya di kawasan Saujana Impian. Jadi itu antara perkara yang kita nak lihat mengenai dengan laporan yang akan saya bawakan pada minggu depan ini pada hari Rabu. Cuma sekarang isunya adalah kawasan laluan itu dikatakan masih lagi tak digazetkan, Lokman. Puluhan tahun penduduk menantikan apa tanda tanya isu jalan itu. Dan seperti biasa, daripada pihak berkuasa, ada yang kata sini, ada yang kata orang itu, dan ada orang yang kata ini, sehingga ke hari ini masih tiada jalan penyelesaian. Ini berstatus lebuh raya? Betul, berstatus lebuh raya, tapi sekarang ni apa yang menjadi persoalannya ialah cara pembinaan tu. Bagaimana lebuh raya ini boleh bertembung di kawasan perumahan. Adakah lebuh raya boleh dibina tanpa digazetkan? Itu yang kita perlu dapatkan nanti keterangan daripada pihak LLM sendiri. Sebab sekali difahamkan sekarang ni, lokasi kawasan itu seperti yang kita lihat di visual ini adalah antara seleko yang dikatakan seleko maut yang jadi punca kemalangan kereta, kenderaan dan terbabas sebagainya. Cuma saya nak tekankan di sini, lokasi di laluan sini sekarang ni saya difahamkan ada caretaker, iaitu di bawah pengelolaan daripada MPKJ. Tapi bila kita bercakap mengenai dengan status jalan ini, tak ada siapa yang ingin membuat pengakuan. Kalau kita lihat daripada segi status jalan itu sendiri, tak kira lah siapa yang menyelenggara, sama ada LLM ke, MPKJ ke, daripada segi JKR ke, masih belum ada pihak yang betul memberikan jawapan yang konkret dan dalam merangka laporan istimewa ini, Hilmi sudah pun berhubung dengan semua entiti ini untuk mendapatkan penjelasan mereka? Ya, saya sebenarnya dah mendapatkan beberapa pihak, contohnya daripada segi LLM, daripada segi pihak Myros sendiri yang mungkin akan kita cadang untuk berjumpa minggu depan untuk kita dapatkan apa sebenarnya status jalan ini. Dan sebelum saya membuat laporan ini juga, kita ada bertemu sendiri dengan penduduk bagaimana isu persoalan di jalan ini, apa yang mereka mahukan, apa antara isu-isu yang dibangkitkan, dan untuk itu kita dengar dulu apa kata penduduk di kawasan sekitar. Yang sebenarnya jalan ini adalah tersepit ataupun penyambung dari antara tiga lebuh raya. Yang pertama lebuh raya Ceras Kajang, yang keduanya lebuh raya Sek, dan ketiga lebuh raya Kasih. Jadi Kajang Bypass ini menghubung tiga-tiga lebuh raya ini. Jadi namun begitu pengguna lebuh raya berkenaan, contohnya daripada Seremban ke Kuala Lumpur, mengguna jalan ini tidak ada masalah. Dan masalah yang kerap berlaku aksiden adalah di Seksyen 1 di depan Tesco. Di mana kita dapati di depan Tesco ini adanya kesalahan dari reka bentuk jalan, di mana jalan di situ dibina tidak seperti yang sepatutnya direka bentuk untuk lebuh raya.
Baik, itu dia tadi seperti yang anda dekarkan, luahan daripada penduduk sendiri. Jadi cuba kita bayangkan sendiri bagaimana tahap risiko yang disebutkan di laluan Kajang bypass ini. Dan juga kalau kita lihat status kemalangan sendiri daripada IPD Kajang juga ada berkongsikan. Di mana bagi tahun 2018, 2019 ada tahap peratus kemalangan di situ. Dan persoalannya di sini, seolah-olah masih tiada apa-apa lagi yang dibuat oleh pihak berkuasa seperti yang saya sebutkan tadi mengenai dengan status jalannya, mengenai dengan penstrukturan jalan itu semula. Kalau kita dapat lihat dekat sini, had kelajuan itu sendiri bertembung dengan laluan kawasan taman. Ini adalah satu perkara yang sangat serius. Jadi had kelajuan ini adalah untuk lebuh raya 90 km sejam atau bagaimana? Betul. Tapi kalau kita ambil secara logik, pemandu yang berada daripada kawasan lebuh raya pastinya dalam had kelajuan yang tinggi. Tapi malah 90 pun dah cukup tinggi untuk betul. Tapi bayangkan daripada had kelajuan itu mereka mungkin boleh terlajak terus masuk ke kawasan perumahan ini. Dan juga kalau kita lihat memang ada usaha-usaha lain yang dibuat seperti papan tanda dan sebagainya, dan juga ada penghadang yang dibuat secara sementara. Tapi sampai bila perkara ini kita nak melihat hanya sekadar sementara? Ini yang kita cuba nak dapatkan penyelesaian daripada pihak berkuasa untuk menjawab. Sudah tentu penyelesaian itulah paling penting. Kita bukan saja utarakan masalah, tapi kita cuba juga dapatkan dan cadangkan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi warga setempat, penduduk setempat di sana dan juga saudara Manaf tadi, pengurusi Badan Bertindak Kajang Bypass, apa penyelesaian yang mereka cadangkan? Okey, mungkin antara perkongsian yang saya boleh kongsikan antara permintaan daripada penduduk sendiri supaya jalan itu di struktur semula. Daripada segi untuk kawasan memasuki kawasan taman, mungkin untuk terutamanya saya ingin tekankan di kawasan Selekoh yang dikatakan King. Memang Selekoh maut di mana kalau kata dalam keadaan yang laju, tiba-tiba anda perlu pergi dalam situasi Selekoh yang berbahaya. Jadi bagaimana kawal kita untuk kita nak mengawal kenderaan ini yang saya katakan punca-punca kenderaan akan terbabas masuk di bahu jalan dalam keadaan laluan yang lurus. Tapi tiba-tibanya ada satu Selekoh maut yang untuk memasuki ke kawasan lebuh raya. Dan visual tadi seolah-olah ada turun bukit sekali selain dari Selekoh. Ya, betul. Itu adalah visual yang jelas daripada lebuh raya yang memasuki pada kawasan taman. Jadi ada dua isu dekat sini. Pertembungan daripada lebuh raya memasuki kawasan taman dan juga struktur jalan itu sendiri yang mungkin kita lihat sendiri juga mungkin tidak bersesuaian lagi. Mungkin tidak relevan lagi untuk kawasan itu dan penstrukturan semula saya rasa diperlukan daripada pihak berkuasa. Okey, kita tidak mahu berkongsikan terlampau banyak. Untuk itu kita saksikan laporan eksklusif Hilmi nanti. Tapi secara ringkasnya apa yang Hilmi susunkan dan kongsikan dalam laporan ini, dan siapa lagi yang Hilmi akan hubungi untuk kita dapatkan pencerahan kenangan? Okey, baik. Untuk laporan saya minggu depan pada hari Rabu, apa yang saya boleh kongsikan ia adalah penceritaan bagaimana untuk kita memahami isu di Jalan Kajang Bypass ini, khususnya kepada penduduk Saujana Impian sendiri. Dan juga kita akan lihat apa antara keluhan-keluhan daripada penduduk di kawasan itu sendiri, dan juga kita akan membuatkan juga pembentangan daripada segi grafik bagi untuk anda lagi lebih memahami bagaimana keadaan jalan di sini. Dan yang pastinya nantikan laporan khas saya lebuh raya atau pusara minggu depan hari Rabu di Awani 7.45. Minggu depan Rabu 7 April Awani 7.45. Laporan Hilmi eksklusif dan lengkap. Terima kasih Hilmi Malik. Laporannya adalah lebuh raya atau pusara. Pusara. Wow, nantikan minggu depan 7 April. Dan itu saja untuk cerita hari ini. Terima kasih kerana menonton. Segala maklumat lanjut sudah tentu astroawani.com, termasuk laporan eksklusif Hilmi selepas ia ditayangkan nanti di astroawani.com, ada juga untuk anda baca secara lengkap dan komprehensif. Itu saja untuk cerita hari ini. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.